Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Sarawak Maju Makmur dan salam UKAS, saluran informasi rakyat. Terlebih dahulu, saya Lia Amira dan saya Fial Matra dalam Johor Randau Terbitan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS untuk edisi yang ke-7, Daus. Ya betul Lia, dan hari ini topik kita sangat menarik, iaitu memperkasa bakat Bumiputera di Sarawak, dan semestinya kita akan berandau bersama tetamu khas yang kita jemput untuk mengupas topik ini, Lia. Ya, betul. Semestinya di sebelah saya, segak bergaya. Jangan pandang sangat. Nervous kita. Yang nervous saya, bukan Daus dengan dia sebenarnya. Baik, kita dah dengar yang berusaha Encik Ibrahim Sani, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera. Selamat datang, Encik Terima Ibrahim. kasih kerana menjemput, dan nak dekat raya ni memang sangat-sangat interesting untuk kita menceritakan beberapa perkara, terutamanya dalam pembangunan bakat Bumiputera di Sarawak. Ya. Betul. Tapi sebelum tu kita nak tanya Encik Ibrahim, tahu tak apa maksud randau ni? Randau tak tahu. Tak tahu. Okey, Jom kalau pun tak tahu. Jom. Jom tu dia macam jom. Jom. Okay. Jom randau. Randau kalau kat Sarawak ni kita macam bersembang. Jom bersembang macam tu. Jom borak. Okey. Jadi adalah sesuatu yang baru yang Encik Ibrahim boleh bawa dekat Semenanjung. Jom randau. Ya. And of course banyak kita boleh borak, tapi yang penting adalah tentang apa yang agak interesting untuk kita tahulah tentang Yayasan Peneraju kan. Yeah. So antara perkara pertama yang kita nak kongsikan adalah tentang peranan Yayasan Peneraju. Yayasan Peneraju ni di bawah Kementerian Ekonomi, di bawah Yang Berhormat Rafizi Ramli dan juga Yang Berhormat Hanifah Hajar Taib. Dan di bawah kendalian kedua-dua Yang Berhormat ni, kita ada satu mandat, iaitu mandat Bumiputera, untuk memastikan bahawa pembangunan bakat pendidikan dan juga pembangunan sahsiah Bumiputera dapat dijalankan. Dan mungkin Yayasan Peneraju belum lagi dapat meluaskan program-program kami di Sarawak, tapi di Semenanjung kami dah lebih daripada 65,000 alumni yang telah pun menerima manfaat beasiswa kita, sama ada beasiswa separa ataupun beasiswa penuh. Dan untuk bakat-bakat Bumiputera di Sabah dan Sarawak secara amnya 5,000, tapi daripada 5,000 ni 4,000 sebenarnya bekerja di Semenanjung. Jadi di Sarawak dan Sabah kita baru meraih 1,000 orang bakat daripada angka 70,000 itu. So ada keupayaan kita untuk meluaskan lagi pembiayaan kita untuk mendapatkan lagi ramai bakat-bakat Bumiputera, terutamanya di Sarawak, kerana banyak sangat program yang kita boleh lancarkan dekat sini. Betul, dan di situ jelaslah bahawa Yayasan Peneraju ni dia berperanan penting dalam kita di Sarawak ini, dalam memperkasakan dan membantu pembangunan masyarakat Bumiputera kita di negeri ini. Mungkin Encik Ibrahim boleh kongsikan secara ringkas program-program yang Encik Ibrahim katakan tadi. Dia ada 2 program yang kita nak perluaskan di Sarawak. Pertama adalah program-program profesional, dan kedua adalah program-program teknologi. Program profesional termasuklah program-program accounting, iaitu ACCA dan juga CFA, Chartered Financial Analyst, dan juga Chartered Internal Auditor, PMP, Project Management Professional, dan juga Chartered Institute of Marketeers ataupun marketing. Ini antara program-program yang kita ingin tawarkan di Sarawak. Tapi kalau kita pergi ke website kita, yayasanpeneraju.com.my, kita dah senaraikan ke semua program-program profesional kita, memang lebih daripada itu sebenarnya. Termasuklah Chartered Syariah Professional Financial Practitioner, dan Chartered Institute of Secretaries ataupun MICSA, ICSA, Chartered Secretary dan sebagainya. Tapi untuk di Sarawak memang kita nak fokus dekat situ. Pembangunan profesional, accounting, dan juga CFA dan juga Chartered Internal Auditor. Kenapa? Sebab seperti mana kita tahu, kerajaan negeri pun akan membangunkan lebih ramai dan lebih banyak industri, terutamanya dalam peralihan tenaga, carbon capture and utility storage ataupun penggunaan karbon dan penyimpanan karbon dan sebagainya. Kesemua ni dia berbentuk syarikat, dan apabila ia berbentuk syarikat, ia memerlukan profesional untuk mengendalikan syarikat itu. Bukan sahaja diperlukan untuk masa depan, tetapi keadaan yang mendesak yang diperlukan hari ini. Dan contohnya untuk ACCA punya program, kita partner dengan Sunway Kuching untuk memberikan latihan tuition kepada bakat-bakat Bumiputera di Sarawak.
dan boleh masuk melalui dua entry point, lepasan SPM ataupun lepasan degree. Dan dari segi situ, kita boleh menyaksikan peningkatan yang sangat mendadak untuk bakat-bakat Bumiputera ini. Kalau you dah ada degree dalam accounting ataupun yang sewaktu dengannya, dan tambah lagi 2-3 tahun, then you get chartered status, that would mean you boleh sign off on company accounts dan sebagainya. Tapi kalau tak ada minat untuk ke universiti dan ingin mengambil langkah untuk meneruskan ACCA program dari sejurus sahaja selepas selesai persekolahan ataupun SPM, itu memakan masa dalam 4 ke 5 tahun, tetapi at the end of the day you still are a chartered accountant. So ini adalah antara dua program yang kita ingin tawarkan dalam bidang profesional. Nah, CFA pun lebih kurang macam tu juga, dan bila kita fikirkan syarikat-syarikat pelaburan negeri Sarawak yang memerlukan fund manager, investment manager dan sebagainya, kalau you are a charter holder iaitu CFA, ia membolehkan you untuk cari pekerjaan yang lebih yang memberikan gaji yang lebih lumayan, kerana sebagai seorang charter holder CFA, you boleh sign off on fund managing ataupun investment portfolio investment secara persendirian. As in, I can sign off on behalf of the investment company dekat syarikat-syarikat anak negeri Sarawak. Okey, itu satu. Satu lagi adalah teknologi. Nah, teknologi ni sangat-sangat menarik kerana ia memberikan kesempatan dan peluang kepada bakat-bakat Bumiputera untuk mendapatkan latihan dalam data analytics, data science, data technology, cyber security dan juga data warehousing. Dan dari situ kita dah pun menjalankan beberapa program-program perintis ataupun pilot programs bersama dengan rakan-rakan kita di Kuching dan juga di Sibu seperti Tegas, Sentex, SDEC, Sarawak Development Digital Economy Corporation dan juga lain-lain, dan mereka menyediakan latihan-latihan program untuk memberikan pensijilan dalam jurusan teknologi, dan itu membolehkan kita untuk mengembangkan peluang bakat-bakat Bumiputera di Sarawak untuk membolehkan mereka mendapatkan bukan sahaja latihan tetapi peluang pekerjaan yang sewajarnya. Namun demikian, bila kita dah tengok, okey, kalau kita ada professional punya program dan juga kita ada teknologi punya program, kita nak pastikan bahawa kalau kita ada falsafah untuk makan gaji sepanjang hayat, itu mungkin tidak boleh mengembangkan ekonomi Sarawak secara amnya. Jadi, ada mereka yang nak makan gaji, silakan. Tapi ada juga mereka yang ingin menjadikan pensijilan dan juga latihan yang diterima sebagai stepping stone untuk membuka atau memulakan perniagaan sendiri, ataupun untuk memberikan yang terbaik kepada komuniti. Dan dari segi situ, segala program yang kita rangka adalah untuk memastikan bahawa latihan yang diberikan adalah first step, second step adalah untuk menjadikan mereka penambah nilai dan menjadi pencipta nilai. So from adding value, dia jadi value creator. Itu dia punya end point dia. Sebab itu apa yang kita dapat lihat dari website Yayasan Peneraju ni, dia punya visi adalah untuk memacu daya saing Bumiputera di peringkat global, dan misinya untuk mencipta mekanisme penyaluran yang efisien bagi bakat Bumiputera untuk menjadi pencipta nilai. Okey Lea, itu penting tu. Sebab vision kita to accelerate the global competitiveness of Bumiputera talents tu, kesemua yang kita buat, termasuk saya hadiri program yang Jorandau dengan Daus dengan Lea, adalah untuk memastikan bahawa global competitiveness itu penting. Kita bukan mencipta bakat ataupun melatih bakat-bakat Bumiputera untuk bersaing sesama sendiri di peringkat domestik, sama ada di peringkat Sarawak ataupun di peringkat Semenanjung atau di peringkat Malaysia ataupun di peringkat rantau. Kita nak bertanding, setanding peringkat bakat-bakat di peringkat global. Dan misi kita yang macam Lea bacakan tadi adalah untuk memastikan bahawa ada funneling mechanism di mana bakat-bakat kita ni 70,000 ni, dan 70,000 ni dia akan bertambah lah, of course, year on year kan. Dan tahun ni kita ingin menambah lebih kurang 6,000-6,800 bakat, dan ia akan menjadikan angka itu lebih besar tahun demi tahun. Bagaimana kita boleh membentuk satu talent bank untuk Yayasan Peneraju menggunakannya dan filter out, okey, yang ini boleh makan gaji dan menjadikan mereka professional leader. Yang ini pula dia nak service community, so dia kena jadi community leader. Dan yang akhir sekali adalah untuk menjadi usahawan-usahawan. Tak kisahlah usahawan startup, cottage industry, SME ataupun usahawan berkait dan bekerjasama dengan kerajaan.
tidak kira bagaimana kita hendak menjadikan usahawan itu di peringkat mana, tapi yang penting adalah funneling mechanism. Jadi kita dah memulakan satu profiling sistem yang menggunakan beberapa elemen psikografik, demografik, nurture and development program dan sebagainya, kerana di peringkat Yayasan Peneraju kita tak lihat hard skill, soft skill sebenarnya. To us, there's no such thing as hard skill, there's no such thing as soft skill. Seperti mana kita tahu, everybody akan mendapat latihan yang diperlukan di online ataupun di mana-mana sahaja. Bukan susah untuk mendapatkan latihan amali dan juga latihan hakiki di Udemy, Khan Academy, LinkedIn Learning dan sebagainya. Anybody can learn anything, anytime. And most probably, latihan yang akan diterima secara atas talian lebih baik daripada latihan-latihan yang kita boleh sediakan. Itu tidak ada masalah. Yang perlu kita rungkaikan lebih mendalam adalah tentang that humanity skill yang dahulunya dinamakan soft skill, tapi sekarang kita kena mendalami lebih teliti apa dia pembangunan sahsiah diri terhadap bakat-bakat Bumi Putra dalam elemen team working, empathy, aggressiveness, agility untuk kita pindah from one skill set to another dan sebagainya. Some of you are doing second job, third job. Even though saya tengok you punya IG tadi dok menyanyi apa semua. No, that is important, right? So okay, you are singing, you are enjoying your vocation, you are doing this job because you want to talk to people and you want to learn more. Itu adalah pembangunan sahsiah yang lengkap. Dan kalau kita boleh gandakan dan scale up pembangunan sahsiah diri ini kepada kesemua 70,000 bakat-bakat Bumi Putra kita, maka kita akan melaksanakan tanggungjawab kita untuk menjadikan that vision tu a reality, iaitu to accelerate that global competitiveness. Sebab seperti mana kita tahu, orang-orang yang handal di peringkat dunia, dia macam ada trope ataupun dia macam ada kelebihan yang tersendiri. Kalau Scandinavian dia begini cara wajangnya. Kalau Jerman dia begini, kalau Japanese dia begini. Apa kelebihan yang tersendiri yang kita boleh dapati oleh bakat-bakat Sarawak ataupun bakat-bakat Borneo dan bakat-bakat Malaysia secara amnya? Kalau kita tanya rata-rata orang luar, dia boleh cakap yang kita ni peramah, orang Malaysia lebih empathetic, orang-orang Sarawak lebih kepada service oriented and ability for us to capture more diverse ethnicities. Sebab kita dekat sini kita pelbagai suku dan kaum. Jadi kenapa kita tidak menggunakan latihan nurture and development ataupun pemupukan dan pembangunan sahsiah diri untuk membolehkan kita harness that particular capital yang kita ada di bakat-bakat Sarawak. Maka dengan itu kita dah kenal pasti di peringkat Yayasan Peneraju kita ada 3 types of capital yang kita boleh harness. Pertama adalah capital, human capital, kedua adalah social capital dan ketiga adalah economic capital yang saya boleh rungkaikan sebentar lagi. Jadi kesemua tu ada tak Yayasan Peneraju ada menyediakan bantuan pendidikan tak? Ya. So kesemua latihan yang kita berikan adalah berbentuk bantuan pendidikan yang berbayar. Sama ada fully sponsored ataupun partial sponsored ataupun co-sponsored. Co-sponsored adalah seperti mana kita laksanakan program-program dengan teman-teman kita di Kuching, seperti di SDEC, di mana latihan digital program kita separuh kita biayai, separuh lagi diorang biayai. Ada yang partial funding program di mana kita memberikan bentuk kewangan di mana bakat itu membayar dahulu latihan itu, kemudiannya kita reimburse balik. Seperti contoh untuk program CFA. Nah, ada juga pembiayaan penuh di mana kalau bakat-bakat kita mendapatkan passing yang menerus, maknanya tak ada repeat paper, maka pembiayaan itu ditukar kepada beasiswa penuh. Tapi andai kata ada repeat ataupun kena buat balik exam tu, dan bakat itu perlu membayar balik sekitar 20% daripada jumlah yang dibiayai. So itu membolehkan kita untuk memberikan latihan dan juga pensijilan secara lebih efektif kerana kita bantu bakat-bakat untuk mendapat latihan di mana kita yang bayar
diorang punya education program. Jadi Daus lepas ni bolehlah join. Silakan. In fact, kita nak orang upskill dan reskill while they are working. Bukannya kita dah cakap, okay, you berhenti apa you buat, jangan kerja, jangan belajar, you ambil kita punya persijilan. In fact, kalau you boleh kerja sambil belajar, that is better sebenarnya. Betul. Jangan berhenti belajar. Betul. Dalam hidup ni kita pun tak berhenti belajar juga. Tak boleh berhenti. Tak boleh berhenti. In fact, saya pun sendiri tengah belajar sekarang ni. Dan insyaAllah saya boleh dapat persijilan saya sendiri dalam 2-3 bulan nanti. InsyaAllah. Sebab banyak peluang yang disediakan kan sekarang. Betul. Baik, tadi Lia ada tanya berkenaan perancangan lah, berkenaan dengan Yayasan Peneraju. Tapi Cik Rahim tanya berkenaan tumpuan utama pula Yayasan Peneraju ni tahun ini pula di Sarawak. Dan terutama dalam aspek pembangunan bakat dengan peningkatan ekonomi digital lah pada masa sekarang ni. Okey, so ekonomi digital itu sangat-sangat penting dan juga pembangunan digital, bakat digital sangat-sangat penting. Dan untuk menambah apa yang saya dah sebutkan awal tadi, iaitu pembangunan bakat dari segi profesional dan juga teknologi, antara perkara yang kita ingin laksanakan adalah dengan bekerjasama dengan universiti tempatan dan juga latihan Learning and Training Institute ataupun institut latihan di Sarawak, dan kita insya-Allah boleh memberikan sedikit gambaran terhadap langkah-langkah yang kita akan buat bersama dengan contohnya UNIMAS, di mana kita akan roll out community development program di sini dalam agenda kesasiaan ekonomi, terutamanya dalam biodiversity, energy transition ataupun peralihan tenaga dan juga penggunaan dan penyimpanan karbon. Dan dari segi situ kita nak melihat bahawa kalau kita boleh berikan latihan secara mendalam terhadap bagaimana kita boleh latih bukan sahaja full program ataupun full courses dalam bidang-bidang peralihan tenaga, mampukah kita berikan short courses iaitu 3 minggu, 4 minggu ataupun sampai ke 6 minggu untuk bakat-bakat Bumiputera di Sarawak di dalam arena cottage industry, simple accounting untuk diorang punya bisnes, ataupun bagaimana mereka boleh try to move into peralihan tenaga dan menjadikan mereka lebih relevan terhadap industri-industri yang akan dibangunkan di Sarawak, terutamanya dalam industri pembangunan tenaga dan peralihan tenaga. Itu adalah antara program-program yang kita akan beri pengkhususan terutamanya dalam pembentukan program itu untuk tahun ini. Namun, saya rasa kita mungkin tidak sempat untuk melancarkan program-program ini pada tahun ini, tetapi fokus kita di belakang tabir, terutamanya dalam pasukan-pasukan dalaman dalam Yayasan Peneraju, terutamanya dalam pembentukan program, adalah untuk membentuk short courses terutamanya dalam energy transition dan juga enterprise, social enterprise, untuk membolehkan kita memberikan program-program pendek yang dapat ditawarkan di bakat-bakat Bumiputera di pedalaman Sarawak dan juga di bandar-bandar kecil Sarawak, bukan sahaja di bandar-bandar besar di Sarawak. Selaras dengan Hasrat Premier jugalah actually pembangunan pun bahawa sekarang ni kita tak fokus kepada bandar sahaja. Seperti apa lihat dengan biodiversity yang ada di Gedong sekarang contohnya dia. Lepas tu ada juga di Sri Aman. So benda ni dia ada hubung kait lah dengan memang segala yang dilaksanakan oleh Yayasan Peneraju akan seiring dan sejajar dengan apa kehendak kerajaan negeri. Dan kita menyahut baik pengumuman Premier yang menyatakan bahawa mulai 2026 bakat-bakat Bumiputera, bakat-bakat di Sarawak secara amnya boleh mendapatkan pembiayaan separa dan juga ataupun penuh untuk mendapatkan pendidikan. Jadi kita akan melihat itu sebagai satu signal daripada kerajaan negeri kepada agensi-agensi pusat dan juga agensi-agensi persekutuan seperti kami untuk membantu kerajaan negeri mencapai matlamat strategik mereka, terutamanya dalam arena yang ditentukan seperti untuk Sarawak, seperti peralihan tenaga dan juga CCUS, renewable energy, and high growth, high value, high prospect occupations. Itu semua kita akan berikan pengurusan yang lebih mendalam. Dan di situ jugalah tidak akan ada sesiapa pun yang tertinggal dalam peluang ini. Dan mungkin kita dah dengar sedikit mengenai peranan dan juga semua inisiatif yang ditawarkan oleh Yayasan Peneraju. Tapi sebelum itu kita berehat sebentar.
Kerana Ya. selepas ini kita akan menggali lagi apa perancangan yang akan disediakan kepada kita di Bumiputra di Sarawak ini. Baik, kembali selepas ini. Baik, selamat bersua kembali dalam Bual Bicara Jurandau. Edisi kali ini yang membicarakan topik mengenai memperkasa bakat Bumiputra di Sarawak. Ya, dan kita masih lagi bersama tetamu istimewa kita yang berusaha Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputra, Encik Ibrahim Sani. Encik Ibrahim okey? Okey, baik, dan juga sangat excited nak balik untuk raya. Seminggu saya akan cuti. Seminggu. Seminggu. Samalah. Seminggu je. Daus tambah lagi 2 minggu. 2 minggu, okeylah dapatlah 2 minggu. Tambah sikit. Tambah sikit. Baik. Kita teruskan ke topik kita. Encik Ibrahim. Ya, silakan. Kita nak tahu juga apa tumpuan utama Yayasan Peneraju di Sarawak terutama dalam aspek pembangunan bakat dengan peningkatan ekonomi digital masa kini. Ya, so Yayasan Peneraju memberikan beasiswa kepada bakat-bakat Bumiputra. Dan yang seperti mana saya sebutkan tadi, bakat-bakat kita bukan sahaja tertumpu kepada lepasan graduan di universiti, tetapi juga kalau lepas SPM dan ingin mendapatkan latihan skill dan TVET, itu juga kami tawarkan. Terutamanya dengan teman-teman kita di Yayasan Sarawak, di Rekoda ataupun Regional Corridor Development Authority, dan juga bakat-bakat yang melibatkan diri dalam bidang-bidang industri di energi ataupun oil and gas. Dan ini membolehkan mereka mendapatkan latihan beasiswa penuh terutamanya dalam skill ataupun TVET seperti scaffolding, seperti fiber optic installer, seperti mining dan juga diving. So ini semua membolehkan mereka untuk mendapatkan latihan penuh dan dibiayai penuh oleh kami, Yayasan Peneraju. Dan kita ingin memastikan bahawa bakat-bakat Bumiputra di Sarawak untuk terus ke laman sosial kita @Yayasan Peneraju untuk membolehkan mereka mengenal pasti apakah program-program yang sesuai untuk mereka mendapat latihan. Untuk program profesional seperti accounting dan sebagainya, pembiayaan separa dari kami untuk mereka akan diberikan. Tetapi ada perkara yang penting untuk kita sebut di sini. Pembiayaan separa ini mereka kena bayar balik. So that's why it's important to know berapa banyak yang mereka kena bayar balik. Ada di antara mereka yang tak baca the fine print, tak baca the full set of contract. Lepas tu bila dia orang dah selesai dapat ACCA, dia terkejut. Dia kata, what do you mean I have to pay back? Macam tu. Tapi ini adalah antara pemangkin yang kita sediakan untuk memastikan bahawa bakat yang ingin mendapat latihan, perlu mendapat latihan, akan mendapat latihan dan akan dibiayai oleh kami di Yayasan Peneraju. Namun balik kepada soalan penama Lia tadi, fokus yang kita boleh beri penelitian yang lebih mendalam adalah dalam program community empowerment, di mana kita telah pun menjalankan satu program perintis di Sabah bersama dengan Yayasan Sukarelawan Siswa, di mana mereka pergi ke tempat-tempat pedalaman untuk mendapatkan bakat-bakat Bumiputra di Sabah. Kurikulum itu disediakan oleh UiTM Sabah dan dana dan juga beasiswa diberikan oleh Yayasan Peneraju. So Yayasan Peneraju menjadi funder
UiTM Sabah menjadi instructor dan Yayasan Sukarelawan Siswa menjadi facilitator. Now, this tripartite development sangat-sangat menarik kerana bakat-bakat yang kita tarik adalah mereka yang berumur di antara 50 hingga 65. So, mereka merupakan the junior senior citizen. So, junior senior citizen ini terutamanya di Sabah, mereka merupakan antara usahawan kecil-kecilan yang memerlukan latihan sedikit sahaja tentang financial literacy. Bagaimana kita boleh susun accounting kita, bagaimana kita hendak buat cost per unit dan sebagainya. Seperti contoh, ada satu usahawan di Sempurna di mana makcik tu menjual dua produk. Satu adalah bihun, satu adalah mi kuning. Dan makcik ini menjual kedua-dua bungkusan ini dengan harga RM1.50, masing-masing RM1.50. Setelah mendapat latihan daripada UiTM Sabah, daripada lecturer accounting yang mengajar macam mana hendak menghitung kos per unit produk yang dijual, makcik tu mendapati bahawa bihun kos per unit adalah 10 sen dan mi kuning kos per unit adalah RM1.40. Tapi dia jual RM1.50 untuk dua-dua. Melebihi. So satu soalan termuncul, iaitu kenapa dia nak jual mi kuning? Dia untung 10 sen sahaja. Might as well jual bihun. Sebab jual bihun untung dia RM1.40. So itu adalah antara eureka moment ataupun epiphany yang kita boleh saksikan apabila kita menjalankan program-program community empowerment di pedalaman Sabah. Maka dengan itu kita ingin melaksanakan program-program yang sama dengannya di Sarawak. Dan kemarin saya dah jumpa Unimas dan mereka sangat interested untuk membolehkan mereka menyaksikan bagaimana kita boleh membentuk program yang sama di sini. Dan setakat ini saya belum boleh memberikan apa-apa lagi pengumuman, tetapi yang boleh saya cakap pada setakat ini adalah kedua-dua pihak Unimas dan juga Yayasan Peneraju sedang meneliti bagaimana kita boleh memberikan program yang sama untuk membentuk community empowerment ataupun pembangunan community di Sarawak, terutamanya di pedalaman Sarawak, untuk membolehkan mereka menjadi usahawan yang lebih efektif dan lebih mampan untuk community mereka di dalam pedalaman Sarawak. Jadi ada tak wakil dari Sarawak, wakil Yayasan Peneraju di Sarawak yang akan mengendalikan semua ini? Kita cara kita operating adalah kita tak ada wakil Yayasan Peneraju di Sarawak. Tapi kita ada pelbagai cara untuk meneruskan program-program kita di Sarawak. Seperti contoh, agensi yang sewaktu dengan kita adalah Teraju. Teraju juga merupakan agensi daripada Kementerian Ekonomi di bawah kendalian Rafizi Ramli, Yang Berhormat Rafizi Ramli dan juga Yang Berhormat Hanifah Hajataib, di mana mereka membangunkan usahawan dan juga entrepreneurs Bumi Putra bukan sahaja di Sarawak tetapi di seluruh Malaysia. Dan dengan usaha kerjasama kita dengan Teraju, kita boleh menyediakan bakat-bakat di peringkat kita dengan membolehkan kita string ataupun funnel sistem itu dan menggunakan talent bank kita, di mana kalau ada di antara bakat-bakat kita yang ingin menjadi usahawan, the first port of call, iaitu tempat pertama untuk mereka pergi adalah ke Teraju. Dan dari situ kita boleh membolehkan mereka mendapatkan pinjaman perniagaan, bukannya grant, tetapi pinjaman perniagaan daripada Teraju untuk memulakan perniagaan mereka di komuniti mereka, terutamanya di komuniti di Sarawak. Teraju ada pejabat wilayah di Sarawak dan kita menggunakan kaedah itu untuk merapatkan jurang kita dengan possible entrepreneurs ataupun usahawan-usahawan yang bercita-cita di Sarawak melalui pejabat Teraju wilayah di Sarawak. Itu satu. Kedua adalah dengan merapatkan usaha kerja kita sama dengan teman-teman dan rakan kongsi program kita di Sarawak seperti dengan SDEC, Tegas, Sentex, Rekoda, Yayasan Sarawak dan insya-Allah juga dengan Unimas. Dan dari situ mereka lebih rapat dan lebih kenal dengan komuniti di Sarawak dan mereka lebih memahami lenggok dan juga kekangan yang wujud di dalam komuniti di Sarawak, dan melalui mereka kita menggerakkan agenda Yayasan Peneraju kita di bumi Sarawak ini.
Oh, wow. Seperti sekarang kan macam ada produk Linut apa semua tadi ya. Banyak-banyak Linut. barang yang ah. usahawan-usahawan Sarawak ini usahakan, tapi mungkin tak banyak mendapat Mungkin daripada segi mempromosikan Ya. skill So, untuk so Daus ada sebut perkara yang sangat penting untuk mempromosikan perniagaan mereka dan untuk memberikan pengenalan terhadap produk mereka di pasaran. Dan dari segi itu, di Yayasan Peneraju, kita telah mengenal pasti bahawa konsep industri adalah satu konsep yang lapuk. It is an extinct idea to call something an industry. Kenapa? Sebab konsep industri ini adalah di mana terdapat satu bahan ataupun resource di mana ada pemain menggali dan mendapatkan resource itu dan menjual. Itu adalah satu model perniagaan yang tidak lagi mampan dan tidak lagi boleh diguna pakai untuk masa hadapan. Perkara yang kita perlu lihat sekarang adalah ekosistem. Bukan sahaja biodiversity ekosistem, tetapi commercial ekosistem. Dan kita pun telah tahu bahawa Grab dan juga ride hailing adalah antara syarikat yang biasa kita guna pakai sebagai contoh untuk mewujudkan sesebuah ekosistem. Tetapi ekosistem yang saya maksudkan di sini adalah lebih daripada itu. Bukan sahaja ride sharing dan sebagainya. Ia adalah satu situasi di mana kalau kita boleh kelompokkan kesemua usahawan itu di sebuah tempat dan membolehkan masing-masing menjayakan usaha daya masing-masing, terutamanya dalam specialization masing-masing, kita tidak perlu duplikatif untuk mewujudkan perkara sama jika kita wujud dalam satu ekosistem yang sangat-sangat vibrant. Seperti contoh, Digital Village yang kita sedang laksanakan di Tegas, di mana satu bangunan ada 10, 20 syarikat-syarikat pemula dan masing-masing lebih khusus untuk menjayakan program-program masing-masing dan mereka tidak buat duplikatif. Kalau diorang tidak handal dalam coding, mereka akan menggunakan satu lagi syarikat untuk tolong kod program mereka. Satu lagi syarikat pemula di Tegas termasuklah syarikat untuk memberikan radar ataupun digital eye kepada jalan dan menjual program itu kepada JKR untuk memastikan bahawa kita tidak langgar wildlife, terutamanya gajah, dan mereka bagus dalam coding untuk reading jalan, tapi mereka tidak begitu handal dalam marketing, maka mereka menggunakan satu lagi syarikat pemula yang handal dalam digital marketing. So ini adalah antara cara kita boleh mengguna pakai sesebuah ekosistem untuk memastikan bahawa apa yang mereka laksanakan adalah sesuatu yang mereka pandai dan handal untuk laksanakan, dan mereka mengguna pakai servis dan perkhidmatan lain teman-teman lain di dalam ekosistem yang sama untuk mewujudkan satu tawaran yang hebat untuk pasaran. Dan Digital Village Tegas pula memastikan bahawa wujud satu marketplace ataupun pasaran untuk mereka menjual dan juga membeli perkhidmatan dari pasaran terbuka. Ini adalah cara yang terbaik untuk kita mengatasi konsep pengenalan ataupun pemasaran yang usahawan-usahawan bukan sahaja di Sarawak tetapi di seluruh Malaysia kerap menyatakan bahawa sukar untuk melaksanakannya. Dan apabila ekosistem itu dapat dijayakan dan diwujudkan dan dimajukan oleh syarikat-syarikat pemula ini, ia membolehkan kita menyaksikan ekosistem itu berkembang dengan sustainably. Bukan sahaja economically sustainably, tetapi environmentally sustainably juga. Ini adalah antara yang kita lihat dan juga bekerjasama dengan Tegas di Kuching. Now, can we do the same untuk syarikat-syarikat bukan syarikat pemula, iaitu syarikat-syarikat PMKS ataupun perusahaan kecil, sederhana dan juga mikro? Semestinya boleh. Tapi kita perlu lihat bagaimana kita boleh jayakan ekosistem untuk syarikat-syarikat PMKS ini dan membolehkan mereka menjayakan program mereka secara lebih mampan. Kerana ada usahawan yang menyediakan perkhidmatan dan juga manufacturing yang tidak diperlukan oleh masyarakat. Sekiranya ia berlaku, maka
tidak kiralah bagaimana handal ataupun bagus perkhidmatan dan juga produk yang dihasilkan, sekiranya market itu ataupun pasaran itu tidak memerlukan perkara itu, no amount of marketing can make your goods and services sell. No amount of marketing. Jadi dari segi itu kita perlu menolong dan membantu usahawan-usahawan ini untuk mengenal pasti market sizing ataupun besar mana pasaran itu dalam menjual dan membikinkan produk yang disebutkan tadi. Itu Kita macam dah food producing semua kan. Jadi kita dah nampak di situ Yayasan Peneraju merupakan platform untuk memulakan segala usahawan segala apa yang diusahakan oleh setiap usahawan itu. Baik, begitulah penjelasan yang jelas daripada dan padat daripada Encik Ibrahim. Saya pula tersasul sekali ya. Dan semoga perkongsian ni dan dapat diambil maklum oleh penonton-penonton yang tengah menonton kita sekarang ni ya. Ya, semestinya banyak lagi kita nak gali Banyak. daripada Encik Ibrahim, tapi kita rehat lagi. Kita berjumpa dalam segmen yang ketiga. Baik, Jurandau edisi kali ini bersama saya Firdan Matram dan rakan setugas saya Lia ditemani tetamu jemputan kita Encik Ibrahim untuk segmen yang terakhir. Ya. Macam tak berasa kan? Tak tahu segmen terakhir. Itulah dia. Tiba-tiba dah habis Encik Ibrahim. Nama dia Johor Randau, kita betul randau. Randau. Tapi tak apa, walaupun segmen terakhir Encik Ibrahim kami terbuka sekiranya Encik Ibrahim nak berkongsi apa sahaja yang So, ada satu topik yang kita belum sentuh lagi, iaitu bagaimana kita menyusun pengenal pastian bakat-bakat di peringkat Yayasan Peneraju. Sebelum ini, kalau saya boleh secara jujur nyatakan, bagaimana kita menyusun bakat-bakat kita adalah kita menggunakan Excel file. Ada 70,000 bakat dan mereka wujud sebagai line upon line of names on an Excel file. Itu adalah satu perkara yang kita akan perbaiki kerana apabila kita himpunkan kesemuanya 70,000 bakat yang kita ada dan majoritinya adalah alumni ataupun mereka telah selesai latihan mereka bersama kita dan sebahagian kecil masih merupakan antara active scholar ataupun pelajar yang masih lagi dalam pembelajaran, kita tidak mengenal pasti bagaimana mereka boleh mendapat pendidikan yang sewajarnya dan juga penyaluran yang terbaik untuk mereka menjayakan agenda mereka sebagai bakat-bakat Bumiputera yang handal, yang boleh menjadi kompetitif di peringkat global. Maka dengan itu, kita telah mengambil satu langkah ataupun I think the more appropriate word is tindakan yang lebih jitu, iaitu mewujudkan sebuah pusat bakat ataupun talent bank. Kita telah invest wang ringgit yang agak lumayan untuk menjayakan sebuah talent bank yang boleh menghimpunkan kesemua 70,000 bakat ini dan membolehkan kita untuk menjalankan beberapa testing dan upgrades yang sangat-sangat penting. Antaranya adalah untuk menggunakan demographic data di mana kita gunakan data-data administratif ataupun pentadbiran seperti nama, jantina, umur, gaji berapa yang diraih sekarang, gaji berapa yang diraih sebelum ini dan kita boleh buat forecasting kalau kita teruskan dengan julat ini bagaimana gaji mereka dalam 5 tahun, 10 tahun mendatang dan sebagainya. Itu satu bahagian. Satu lagi bahagian adalah untuk menggunakan psychographic testing.
di mana kita menggunakan pelbagai testing seperti Myers-Briggs, seperti cognitive test, seperti aptitude test dan sebagainya untuk mengenal pasti bakat ini lebih cenderung menjadi seorang pekerja makan gaji di peringkat profesional ataupun lebih cenderung untuk menjadi usahawan atau lebih cenderung untuk bekerja sebagai community leader. Dan itu adalah satu perkara yang sangat-sangat penting untuk kita bangunkan. Ketiga, selain daripada demographic data, psychographic data, ketiga adalah tentang bagaimana kita boleh mengautomatekan perkara ini dan menggunakan robotic processing automation dan menggunakan pakai cara-cara ataupun coding seperti Python dan sebagainya untuk memastikan bahawa data itu dikemas kini pada peringkat near real time. Jadi kita tidak menggunakan pakai pelbagai tenaga untuk memastikan bahawa pusat bakat ini ataupun talent bank ini dikemas kini menggunakan pakai 100 orang. Seorang sahaja memadai ataupun 2 orang, kalau seorang tu cuti ada lagi yang cover. Maka 2 orang akan diperlukan untuk memastikan kendalian pusat bakat di peringkat Yayasan Peneraju dapat dilaksanakan. Keempat adalah dan terakhir adalah untuk mengguna pakai kecerdasan pintar ataupun artificial intelligence untuk mengenal pasti, okay, Daus is more of this, Leah is more of that, Ibrahim is more of this. Ini adalah experimental dan juga experiential dan ia menggunakan bukan sahaja LMS yang di mana pelbagai pemain industri memakai sekarang ataupun learning management system. Ia menjadikan program kita sebagai LXP ataupun Learning Experiential Platform dan akhir sekali untuk menjadikannya sebagai Automated AI Intelligence Talent Bank. Itu yang terakhir. Keempat-empat modul ini, 3 sedang dijalankan dan masih lagi diperbaiki sekarang. Namun AI dan juga trying to understand how propensity of a talent is being determined masih lagi belum lagi disentuh, tapi kita dah tahu dah apa kita nak buat. Di 3 modul ini sekarang Excel tu kita dah lupuskan. First of all, it's not safe as a cyber security threat. Sekarang kita improve on our cyber security intelligence and improve on our capability untuk manage our data internally. Dan kita pun telah mengenal pasti sebab kita telah beroperasi selama 12 tahun, ada di antara scholars kita yang kita tidak memadai in terms of incomplete data. Maka dengan itu kita menggunakan pelbagai saluran di peringkat kerajaan untuk memastikan bahawa data-data itu dilengkapkan secara automatik, untuk memastikan bahawa kesemua 70,000 bakat yang kita ada lengkap dari segi alamat terkini, phone terkini dan sebagainya. Melalui pembikinan talent bank kita ataupun pusat bakat kita, kita sudah mengenal pasti ada di antara bakat-bakat kita yang kalau kita tolak mereka menjadi usahawan, mereka akan menjadi pencipta nilai yang terhebat di Malaysia. Now, kita telah approach mereka, kita telah pun menghubungi mereka dan di antara mereka telah pun dengan sendirinya memulakan perniagaan-perniagaan mereka tersendiri. Seperti contoh, pengasas syarikat Pandai, iaitu sebuah platform pembelajaran. Di mana Khairul, iaitu seorang pengasas daripada app Pandai itu, begitu berjaya sehinggakan beliau boleh dipilih menjadi sebagai seorang startup founder dari Malaysia yang ke Silicon Valley di dalam Y Combinator program. That is how we have used that talent bank and identified. Itu untuk dari segi business leader. Dan kalau since kita dah ada satu successful story, kita akan gandakan dan scale up lagi. Banyak lagi successful story yang kita boleh bikin melalui itu. Second is on community leader, di mana mereka akan ditolak setelah dikenal pasti oleh pusat bakat kami. Kita akan tolak mereka untuk menjadi community leader dan mereka akan memberikan yang terbaik kepada masyarakat tempatan mereka, dan ini harus dikira dan diambil hitung
Mungkin ia tidak memberikan nilai mata wang yang tinggi, tetapi ia membolehkan mereka memberikan positif impact yang sangat tinggi kepada komuniti tempatan mereka. Mereka akan diukur melalui positive performance index, iaitu bagaimana berapa banyak positivity yang mereka berikan kepada komuniti mereka. Dan dari segi itu, kita pun akan trademarkkan positive performance index ini, PPI, dan ia akan ditambah kepada composite index mereka untuk dihitung dan dikira bagaimana mereka menjadi value creator yang menyeluruh. Jadi yang tadi pengasas tadi kita dah tambah, yang community leader ini kita dah tambah, kita akan wujudkan satu composite index yang dinamakan sebagai Value Creators Composite Index ataupun VCCI yang dijayakan sendirinya oleh Yayasan Peneraju. Akhir sekali adalah professional leader, di mana kita telah mengenal pasti bakat-bakat Bumiputera seperti ini akan menjadi bakat-bakat yang akan menerajui syarikat-syarikat yang mereka bekerja. Dan seperti contoh, Tuan Ashraf, CEO LTAT ataupun Lembaga Tabung Angkatan Tentera telah pun dilantik menjadi CEO syarikat itu baru-baru ini. Dan beliau juga adalah antara bakat-bakat yang kita telah dikenal pasti melalui pusat bakat kita ataupun talent bank kita. Nah, kita ada 2-3 contoh seperti mana saya sebutkan tadi. Tapi kalau kita boleh scale up dan membolehkan kita untuk mengenal pasti kesemua ataupun paling tidak pun at least separuh daripada 70,000 bakat kita, maka itu adalah antara objektif yang kita patut bangga. Dan itulah sebenarnya perkara yang kita sedang bikinkan di peringkat Yayasan Peneraju. Kerana kita bukan sahaja beri beasiswa. Here you go, everybody gets a scholarship. Bukan. Kita memberikan beasiswa untuk apa? Untuk menjayakan mereka menjadi pencipta nilai, bukan sahaja penambah nilai. Dan untuk menjadikan mereka seorang pencipta nilai, apa yang sedang dilakukan internally adalah dari segi pembangunan pusat bakat peringkat Yayasan Peneraju. The development of the talent bank at Yayasan Peneraju punya level. Kalau kat Sarawak ni memang saya yakin dan percaya memang banyak yang mungkin kita dapat lihat pada masa akan datang menandingi mereka-mereka yang hebat tadi. So that's the point, Lia. Potential. Potential. Memang banyak sini. Potential tu, ya memang. Kita tahu. Memang ramai. Dan setelah saya kunjungi Kuching, saya rasa ini kali ke-4 dalam tempoh 2 bulan yang saya telah melawat Kuching. Ini adalah, selain daripada melawat rumah saya, Kuching adalah tempat kedua yang saya kunjungi sangat-sangat kerap. Kerana di Kuching, ia adalah signal kepada seluruh bumi Sarawak ini di mana terdapat pelbagai bakat-bakat yang sangat tinggi potensinya untuk dibangunkan. Dan adalah menjadi social responsibility kita untuk discharge this particular role of ours untuk bangunkan bakat-bakat di Sarawak secara menyeluruh dan juga secara transisi, di mana mula-mula kita latih ini, kemudian itu dan akhirnya ini. That progression of talent progress perlu dihadamkan oleh warga Yayasan Peneraju dahulu sebelum kita war-warkannya kepada rakan-rakan kita seperti di Rekoda, Teraju, SDEX, Saintex dan juga Yayasan Sarawak. Kalau kita sendiri tak faham, bagaimana teman-teman kita akan faham? So that's the first thing. Kita kena faham dulu, baru kita war-warkan kepada teman-teman kita, akhirnya baru kita panjangkan lagi kepada bakat-bakat Bumiputera di Sarawak. Dan in that light, kita mengambil keputusan untuk melancarkan secara besar-besaran kelab alumni kita yang dinamakan sebagai Peneraju Alumni. Kita akan lancarkannya di Kuching pada tanggal 23 Mei yang mendatang ini, dan kita akan menyaksikan program ini sebagai satu signal kepada masyarakat di mana pembangunan sahsiah dan bakat Bumiputera di Sarawak adalah antara agenda utama Yayasan Peneraju sekarang ini. Sebelum ini, kita tidak pernah melancarkan apa-apa program, bukan sahaja di tempat-tempat lain di Malaysia, tetapi it's always been Klang Valley. And that's not wrong.
Cuma kalau kita nak betul-betul bangunkan bakat Malaysia secara menyeluruh, kita harus bermula dengan pasaran yang paling tinggi potensinya. Dan kita pun telah kenal pasti bahawa bakat yang paling tinggi potensinya mendiami bumi Sarawak ini. Dan program itu akan dilancarkan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri Ekonomi Hanifah Hajar Taib, dan program ini akan menyaksikan kita mengenal pasti apa dia yang kita boleh dapat daripada warga-warga alumni peneraju kita ini dan membolehkan mereka untuk menjadi pencipta nilai yang terbaik untuk potensi mereka. Bukan sahaja dari segi apa yang diperlukan oleh komuniti, masyarakat dan juga negara, tetapi apa yang mereka kehendaki. Sometimes the country needs a thing that you're not good at, and that's fine. But sometimes apa yang you minat sangat diperlukan juga oleh negara. If there is that alignment, can we at Yayasan Peneraju help achieve that reality? Itu soalan filosofi yang kita duk asyik tanya tiap-tiap hari pergi kerja ni. Betul, sebab sekarang ni kan takkanlah kita nak mengharapkan kerajaan ke pemimpin je untuk memajukan Sarawak, tapi kita sendiri pun nak bangun juga. So Peneraju ni adalah salah satu platform untuk memberi jalan kepada especially kepada peniaga-peniaga, usahawan-usahawan ataupun bakat-bakat yang ada di Sarawak. Especially sekarang ni banyak juga bakat-bakat yang ada sekarang. So sekarang ni soalan saya Cik Ibrahim berkenaan dengan kalau facilities yang Yayasan Peneraju sediakan ni, apakah apa cakap dia macam bagi memastikan program ni dia boleh menjangkau juga ke bahagian pedalaman selain daripada bandar juga. Contoh pedalaman Itu adalah cabaran yang paling hebat yang kita perlu tangani, kerana tidak ramai di Semenanjung aware terhadap betapa luasnya Sarawak ini. Apabila saya bercakap dengan teman-teman di Semenanjung, mereka menyaksikan bahawa satu bandar di antara satu bandar adalah seperti boleh dihubungkan dengan highway seperti contoh. Walaupun di atas peta Miri, Bintulu, Sibu, Limbang dan juga Kuching antara bandar-bandar yang kita biasa sebut-sebut di Semenanjung, tapi terdapat ratusan bandar kecil, pekan kecil yang lebih penting untuk kita touch base dan kenal pasti bakat-bakat ini, terutamanya mereka di pedalaman Sarawak. Dan antara perkara yang kita sedang laksanakan adalah untuk mengenal pasti teman-teman kita di peringkat pedalaman yang boleh dijayakan untuk memastikan program kita sampai ke tempat itu. Seperti contoh, penggunaan pegawai belia daerah dengan Majlis Belia Malaysia. Itu adalah salah satu caranya. Salah satu lagi cara adalah dengan Yayasan Sukarelawan Siswa di bawah kendalian Kementerian Perpaduan. Ketiga adalah dengan pegawai-pegawai daerah pendidikan negeri dan juga pendidikan tinggi negeri Sarawak dan juga pemain pendidikan tinggi seperti UNIMAS. Keempat adalah satellite cities of our partners. Seperti contoh Tegas, di mana mereka juga mempunyai digital hub di Sibu dan tempat-tempat lain. Dan keempat adalah dengan menggunakan program-program yang kita sedang jayakan sekarang seperti dengan SDEC, di mana mereka bukan sahaja menjalankan program digital di Kuching tetapi di bandar-bandar lain terutamanya di Miri dan juga di Bintulu. Dengan ini kita dapat lihat ada graduation program yang kita boleh laksanakan untuk memberikan inspirasi kepada potensi bakat-bakat Bumiputera di Sarawak yang mungkin nak tahu lebih lanjut tentang program-program yang kita tawarkan. Maka dengan ini pada 11 Jun nanti kita akan adakan satu program graduation di Mukah, di mana kita akan mendapatkan bakat-bakat Bumiputera di pedalaman untuk hadir ke Mukah ataupun kawasan berdekatan dengannya, untuk lihat bagaimana ini dapat membantu mereka mendapatkan latihan yang sewajarnya, terutamanya dalam bidang teknologi di Sarawak. So these are some of the things that we are doing. Namun kalau kita boleh rangkumkan, ini tidak memadai for now. Kerana apa yang kita perlu lakukan adalah lebih agresif untuk mendapatkan bakat-bakat ini di pedalaman Sarawak dalam masa mendatang. Tetapi adakah saya berpuas hati terhadap apa yang kita sedang lakukan sekarang? Jawapannya ya. I'm okay with the efforts that we're doing now. Tapi lebih
banyak perkara perlu dilakukan untuk memastikan bahawa program kita tercapai kepada bakat-bakat di pedalaman Sarawak ini. Betul, sebab kita tak dapat juga berada di zon selesa kata orang. Memang lebih baik kita dah buat yang terbaik, jadi kita nak buat yang lebih baik lagi mestinya. Dan bercakap mengenai pusat bakat yang Encik Ibrahim jelaskan tadi, pernah tak terjadi ada individu itu memang tidak berbakat langsung, tetapi dia nak juga menuju ke contohnya ke arah usahawan macam tu. Okey, ini adalah satu soalan yang realistik kerana pada malam semalam di hotel saya telah membuat satu perbincangan yang agak panjang dengan teman-teman di Technology Services Team saya di Yayasan Peneraju. Phone call tu Microsoft Teams bermula pada jam 5, dia habis jam 11 untuk berbincang antara lainnya soalan Leah tadi. Andai kata kita dah buat satu analisis dan kita berikan laporan ini kepada bakat yang tertentu. You are not a risk taker, you are not creative, you are not orang kata apa a go-getter. You should not be an entrepreneur. You should be a professional worker. Dan bakat itu mendapat report itu dan dia tidak setuju. Sebab bakat ini ingin menjadi seorang usahawan. Betul, sebab banyak berlaku macam tu. Dia nak ikut individu-individu hebat lain. The thing is, a report is just a report. At the end of the day, if the personality ataupun talent itu nak buat sesuatu perkara walaupun orang lain kata lebih baik jangan, we have to accept that talent punya desire trumps, supersedes that report. Sebab who knows the intent of the talent if not the talent itself? The report is just something we created. Itu angan-angan. And I take the report very seriously. Kita pun telah meluangkan masa dan melabur untuk menjayakan report itu. Tetapi report itu yang dijayakan oleh pusat bakat kita hanya sebagai guidance. If the talent firmly feels that that person is good in that particular area, that no matter what, dia nak jadi juga usahawan, I think we should help that particular talent. Now, that topic tu yang menjadi panjang perbualan saya dengan tim saya di Kuala Lumpur dan seluruh dunia sebab some of the programs are being developed by bakat-bakat Bumiputera di Canada, di Australia. Diorang semua Bumiputera. We are developing that particular program in-house, but they are located everywhere around the world. Oh, maksudnya bukan dalam Malaysia je? Bukan. Kita jadi yang the independent contractor yang kita dapat tu adalah seorang bakat Bumiputera di Australia dan juga di Canada dan selebihnya di Malaysia lah. Soalan itu sangat-sangat penting untuk kita fahami dan juga hayati kerana bukanlah nak cakap there's something wrong with our method of identifying a person's capability, propensity and potential. Tetapi we do not know intent, hati seseorang itu. And no amount of AI will be able to track apa yang you nak. So I think no matter what, we have to ask our talent at the end of the day, apa you nak? Now, this report can help you or may not help you. But whatever it is, if we can help you achieve your full potential, then we should do it. Itu topik yang kita, at least in theory, perlu ready untuk hadapi. Buat masa ni tak ada lagi. Belum ada. Tapi setakat ini kita, mungkin dekat Sarawak ni lah kita tahu kan. Yes, betul. Jadi kita pun dapat dari akhir. Memang saya tengok masa masa mencemburui kita. Nak tanya Encik Ibrahim sekarang ni sebab saya ingin sangat nak tahu lebih. Saya akan gerak ke Kuching, no problem. Kita datang lagi. Mungkin kita boleh panggil jemput Encik Ibrahim lagi. Tapi ada juga teman-teman saya di Yayasan Peneraju yang berceloteh juga macam saya. So boleh invite orang juga. Boleh. Tapi tak apa, sebab tu mungkin Encik Ibrahim boleh apa yang nak dinasihat ataupun nak dikongsikan kepada penonton Johor pada kali ini. Lebih-lebih lagi kepada mereka yang lepasan sekolah. Okey, so lepasan sekolah boleh ke yayasanpeneraju.com.my kerana di situ
kita senaraikan dengan penuh segala program yang kita tawarkan. Dan andai kata sebab sekarang ni ramai tunggu SPM punya result dan sebagainya, sila lanjutkan pelajaran no matter what. Dan bukan bermaksud kena pergi ke universiti. I think the reality is as such. Ini ramai yang akan kecam saya lah ni. University education bukan untuk semua. Andai kata kita tidak berorientasikan sebagai seorang yang akan menjadi seorang scholar yang akan happy untuk ke universiti, jangan pergi ke universiti. Tapi ini tidak bermaksud jangan lanjutkan pembelajaran. There is a lot of ways for you to improve yourself. Find out how. Sekarang ni, sebagai Asian parent, saya ada 3 anak. Dan anak sulung saya, dia nak ke universiti. Saya cakap, are you sure? Do you really want to go to university? Because I didn't want to go to university, tapi I dipaksa. Mak dia pula doktor, psychiatrist, and best university student. As in overall, bukan saja in Faculty of Medicine, tapi overall. So saya cakap kat dia, you have 2 models here. An excellent academic and a person that's not too academically oriented. Tapi anak saya kata, I want to go to university because I feel happy to go to university. Okay, that's good. But if you think that you're not happy to go to university, don't. But make sure latihan itu dapat didapati. Dan latihan itu dapat dilengkapkan. Not just start a particular training program, but finish it. Kalau rasa 4 tahun tu terlalu panjang untuk lengkapkan sesebuah ijazah, ada pelbagai program-program ya Peneraju yang ditawarkan terutamanya untuk bakat-bakat Bumiputera di Sarawak yang membolehkan kamu mendapati sijil dalam jangka masa yang pendek. Tapi we toss the question to you lah. If you don't want to do it, don't do it. Tapi if you want to do it, we should be able to help you achieve that. So sila ke yayasanpeneraju.com.my ataupun ke @yayasanpeneraju di kesemua laman sosial kita dan lihat dan semak apa program yang mungkin adik-adik sekalian minat untuk buat. Okey, mungkin ada sedikit ucapan raya sikit untuk penonton kita. Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Pastikan kita cuti sebab sekarang ni lately apa yang saya perasan adalah mungkin sukar untuk saya cuti. So I think I really am enjoying this opportunity for me to go on holiday dan saya akan melarikan diri bersama anak-anak saya dan tidak akan tinggalkan phone saya sebab I think this is the time to be festive and this is the time to enjoy holidays because I think mental break is actually important untuk kita memastikan bahawa kesihatan mental kita terjaga. So ucapan saya adalah maaf zahir dan batin dan juga selamat Hari Raya Aidilfitri. Tapi sebelum tu sebelum saya nak meminta maaf juga kepada penonton yang sedang menonton kita, tapi mungkin saya nak tekankan sedikit tentang nasihat Encik Ibrahim tadi. Mungkin ada setengah daripada adik-adik yang tengah menonton ni mungkin keliru dengan apa yang Encik Ibrahim cuba sampaikan. So dia cakap tadi takut ada yang kecam kan? Yeah. Jadi untuk perspektif saya pula betul apa yang Encik Ibrahim cuba sampaikan. Kalau rasa tak nak belajar, tak happy untuk sambung ke universiti, banyak lagi peluang lain yang kita nak boleh grab. Tapi sekiranya anda macam masih confused, tak tahu hala tuju, apa salahnya kan kita nak sambung belajar sebab even saya sendiri pun macam Encik Ibrahim juga sebelum ni terpaksa untuk masuk universiti. Tapi kalau saya tak dipaksa untuk masuk universiti tu, saya tidak akan berada di sini. Begitulah. Baik. Untuk itu saya nak meminta maaf jugalah mewakili Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS sekiranya kami ada tersinggung perasaan ataupun segala kekurangan daripada pihak Juhrandau. Kami minta maaf. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Ada lagi show ke lepas ni? Ataupun dia dah pause minggu sebab raya? Oh, tak ada. Tapi memang akan
seterusnya Dia akan lah, continue memang on, ada tapi continue. show raya lah. Raya, tapi cuti memang tetap ada lah. Kita memang cuti. Baik, Dan sekali lagi terima kasih Encik Ibrahim kerana sudi meluangkan masa lah, sudi datang ke Terima Sarawak. kasih dan jemput dan sekali lagi kalau Johor Randau jemput, saya insya-Allah datang lagi lah. of course, boleh. Tapi kalau tak dekat studio ni, mungkin kita boleh jumpa dekat Dekat luar, luar. Encik Ah, Ibrahim. boleh. Luar lagi best. Okey, baiklah itu saja kita akhiri Johor Randau kita. Jumpa lagi pada edisi yang seterusnya. Saya Lia Amira. Dan saya Firdaus Matra. Salam bekas, saluran Saluran informasi informasi rakyat. Assalamualaikum. Assalamualaikum.